Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, malam ni kita akan menyambung lagi kita punya kuliah kitab Hadirul Alamul Islami. Kita berhenti bulan lepas nak masuk muka surat 95 insya-Allah kan. Dah masuk sikit. Malam ni kita sambunglah muka surat 95 sebelum bulan depan insya-Allah kita masuk kepada bab Palestin. Malam ni kita habis poin-poin dalam muka surat 95 ini, iaitu usaha-usaha Kamal Atatürk untuk meruntuhkan Islam demi memuaskan hati penjajah. Kita masuk muka surat 95 insya-Allah. Baik. Clear 95. Asal nombor 1 kita baca dah, tak apa kita ulang baliklah. Nombor 1. Kita bacalah. Kamal Atatürk melaksanakan tindakan berikut untuk memuaskan hati barat, meruntuhkan khilafah dan menjauhkan Turki daripada Islam, negara Arab dan juga negara Islam. Baik, nombor 1. Yang pertamanya apa dia buat? Memansuhkan khilafah Islam dan memisahkan Turki daripada wilayah-wilayah negara Uthmaniyah yang lain. Dengan itu beliau telah menghancurkan empayar tersebut. Mustafa Kamal Atatürk dia gerakkan mudah lah kan. Dia ketika mana dia nak claim Turki merdeka tu tahun 24 tu, dia dah claim, dia dah bina negara baru dah. Dah tertubuh dah, khilafah dah jatuh dah, tapi Sultan Abdul Hamid kedua telah diturunkan tahta awal lagi. Cuma yang menarik dia, bukan menarik lah, yang geram dia, Mustafa Kamal Atatürk ni bila mana dia nak claim wilayah autonomi kan, wilayah dia tu dia tak claim wilayah-wilayah lain di bawah Uthmaniyah. Macam tu. Uthmaniyah memerintah, boleh dikatakan, nak kata 2/3 dunia besar sangat lah, tapi almost 2/3 dunia. Maka semasa krisis itu nanti kita akan sampai satu-satu bab bagaimana negara kecil ini telah dihantam, telah diserang oleh musuh-musuh Islam, termasuklah tanah Melayu, termasuklah kita pun terlibat. 1824, 1827 Inggeris Belanda, 1908 Anglo-Saxon, Anglo-Siam, perang perjanjian Inggeris Siam kan, 08. Banyak dah kena dah, Filipin dengan Spanyol lah. Depa berkapi keliling dah. Itali masuk Libya nya, British masuk di Iraq, di Saud, di Jaziratul Arabnya. Maka depa dah mula meletakkan pancang-pancang mereka. Uthmaniyah, kalau orang tanya kepada kita kan, adakah Uthmaniyah ini berkaitan, ada hubungan dengan tanah Melayu? Bila kita cek dalam kitab, tak ada pun. Ada. Cuma kalau tuan-tuan baca kertas kerja karangan Datuk Profesor Ridwan apa tak ingat, di Perak. Saya baca tesis kertas kajian tu, kertas kerja tu mendedahkan bagaimana pengaruh Uthmaniyah ke dalam tanah Melayu di dalam di dalam karya-karya Melayu. Tetapi kenapa orang Melayu tak perasan benda ni? Sebab penulis-penulis Melayu dahulu ketika mana menceritakan tentang Uthmaniyah, mereka tak sebut Uthmaniyah, mereka sebut Rom. Rom. Bila kita baca Rom, kita faham Raja Rom orang putih itu, tetapi sebenarnya ada sebahagiannya Rom itu merujuk kepada Uthmaniyah. Buktinya kalau kita tengok di dalam hikayat Hang Tuah, diceritakan bila Hang Tuah sampai ke negeri Rom itu nak beli meriam, terjumpalah olehnya akan 10,000 selaksa ni 10,000 selaksa 826 buah masjid di negeri Rom itu. Bermaksud dibina masjid itu di dalam negeri Rom itu. Kalau merujuk kepada Rom yang kita dah faham orang putih ni, maka mana mungkin jadi sampai 10,000 masjid.
Kemudian kalau kita baca dalam Bustanul Salatin, Syekh Nuruddin Ar-Raniri sebut bagaimana ada hubungan di antara raja-raja Melayu dengan raja-raja Rom. Pi di sana berbincangkan tentang Islam, pi tukar ulama. Macam mana Rom ada ulama pula? Maka Rom ini merefer kepada Uthmaniyah. Macam mana boleh silap ni? Bukan silap. Cerita dia sebelum 1453, sebelum 1453 yang memerintah Konstantinopel adalah golongan Kristian. Kan Kristian Rom, Kristian Byzantine kan. Kemudian maka direfer lah di Byzantine itu sebagai orang Kristian, yang orang Melayu masa tu sebut sebagai orang Rom juga. Maka bila Sultan Muhammad Al-Fatih pergi masuk dapat Konstantinopel 1453, orang Melayu masih merefer sebagai Rom. Tetapi dalam kepala mereka dia faham dah Rom ni Islam lah masa ni. Islam lah. Di situ yang menyebabkan tradisi penulisan selepas itu, walaupun masa tu Uthmaniyah dah ambil alih, tetapi penulis masih menulis Rom. Tetapi orang setempat, masyarakat setempat masa tu dah faham dah bila kata Rom, Islam lah. Tetapi bila terpisah lama, mai ke zaman hari ni kita jadi tak faham bila kita baca Rom, oh orang putih. Bukan. Rom itu adalah kerajaan Uthmani di Konstantinopel. Maka memang ada hubungan itu. Kalau tuan-tuan buka buku-buku kitab-kitab lama, Salatul Salatin, Hikayat Raja-Raja Pasai, Bustanul Salatin, Hikayat Fatani, kalau sebut Rom dalam era itu, dia merefer kepada Uthmani. Sebab itu ada Rom bagi senjata kepada kerajaan Aceh untuk pergi bantu tewas selamatkan Melaka. Ada hubungan di antara Sultan Iskandar Muda dengan Rom. Rom di sini bererti Uthmaniyah. Baru kita faham, oh ada hubungan itu. Kalau tidak, saya sendiri pun tak clear main mana Uthmaniyah ada hubungan dengan Aceh, dengan kerajaan Melayu. Tak ada apa jumpa pun. Rupanya bukan kesilapan, salah faham perkataan itu. Salah faham perkataan itu. Sebab kadang-kadang orang kata apa, penisbahan perkataan itu, contohlah macam saya tak mahu sebut yang ni, tapi tak apalah, perkataan bid'ah itu. Memang dalam kitab Imam Nawawi ada disebutkan. Imam Nawawi sebut bila orang tanya beliau, adakah salam selepas sembahyang itu bid'ah? Memang dia sebut bid'ah. Tetapi bid'ah di dalam kepala Imam Nawawi adalah boleh buatlah setakat salam-salam ni. Tetapi untuk pok yang satu lagi, bid'ah ni kira sesat. Bila mana dia pakai perkataan Imam Nawawi, dia kata Imam Nawawi pun kata bid'ah. Hangpa tak nampak ah. Padahal memang kata bid'ah, tapi Imam Nawawi faham bid'ah bukan lagu hampa faham. Nampak perbezaan perkataan itu menyebabkan menjadi salah faham. Menjadi salah faham. Macam kritikan Ibn Taymiyah terhadap kaum-kaum Sufi dalam era dia. Sebenarnya yang direfer oleh Ibn Taymiyah di dalam kaum Sufi dalam era dia itu bukan Sufi yang kita dah faham kita ni dah. Dia mengkritik golongan yang ketika mana Mongol datang, mereka lari ke gua-gua dan hutan-hutan dan padang pasir untuk berzikir, tak mau perang. Bukan Sufi yang semua kita dah faham ni, bukan. Particular Sufi sahaja pada zaman dia. Tetapi bila kita petik perkataan Sufi itu, kita nampak dia jahat lah. Padahal maksud dia bukan begitu. Sebab tu kita kena faham manhaj. Dalam pengajian apapun, kita kena faham manhaj imam tu. Dia tulis tu makna bagi kepala dia apa. Imam Tirmizi tulis riwayat hadis dalam kitab Sunan Tirmizi, ada status Hasan Sahih, ada Hasan Gharib. Hasan Gharib tu makna dia apa? Imam-imam lain tak pakai status-status Hasan-Hasan ni, Imam Tirmizi saja pakai. Maka kita kena clear yang tu. Di sudut kepala dia makna dia apa? Barulah kita tak jadi bergaduh. Barulah kita tak jadi bergaduh. Kalau tidak, kita akan pakai istilah dia, kita pasang dengan definisi kita. Jadi tak kena, tak sampai juga matlamat ilmu tu. Baik, saya sambung. Maka tuan-tuan, atar tu dia buat satu keputusan nak klaim wilayah yang orang bahasa akademik kata wilayah yang koheren, wilayah yang dia rasa macam ini wilayah kami sahaja, yang ada sama di sudut bangsa, ras, budaya, bahasa. Geng Turki sahaja kami nak klaim yang ni sahaja, yang lain orang putih nak ambil, penjajah nak ambil lah, kami tak mau. Maka ini menyeronokkan penjajah. Cantik kalau macam tu, buat apa nak serang dia, buat apa nak kacau dia, dia nak sikit dia. Maka dia tak diusir. Tapi dalam sejarah dikatakan dialah hero mengusir British. Tetapi kalau kita baca politik, maknanya win-win situation. You dapat, I nak sikit saja portion ni, you nak ambil yang lain, you ambil lah. Saya nak kira yang Turki saja.
maka cantik, maka dia tak diusir. Walaupun ditunjukkan dalam sejarah dia ni berlawan, yes, peringkat awal dia berlawan juga. Dia Ataturk juga salah seorang tentera Osmania. Kita kena mengaku yang tu. Tak kira orang marah saya lagi ni. Ada orang marah saya puji Ataturk, saya tak sokong Ataturk. Tu nak beritahu dia juga bekas tentera Osmania, tapi dia ada misi dia sendiri. Maksudnya dia duri dalam daging lah. Bukan kata dia baik dah. Bukan kata dia baik. Okey. Macam baru ni saya ceramah, saya kata Ataturk ni mayat tak terima kubur dia. Kubur tak terima mayat dia. Tapi yang tu tak tahu. Sebab dalam fakta sebenar, mayat dia tu tak tanam lama sebab kompleks pemakaman diraja tu, kompleks pemakaman agung di Turki tu, masa dia mati tu tak siap lagi. So lama masa nak ambil untuk kebumikan dia. Itu dalam sejarah lah, dalam fakta sejarah lah. Sejauh mana cerita yang mayat dia tu masuk kubur tak mau tu tak jumpa dalam dokumen-dokumen yang rasmi. Dalam blog banyak lah, saya cerita lah macam tu. Ada orang marah kata ustaz dah sokong Ataturk lagi. Bukan saya sokong. Tu jadi masalah orang kita ni. Bila kita nak menceritakan fakta, tak bererti kita sokong dia. Bila saya kata tak tahu kubur terima tak terima, dia tu tak tahulah. Tapi cerita yang sebenarnya, kompleks tu tak siap lagi. Memang kompleks tu dibuat khas untuk nak tanam dia, tapi dia mati cepat sangat kot. Maka lama tempoh tu orang nak tanam dia tu. Saya kata lagu tu ya, tak boleh, jangan duk sokong dia. Marah dia. Masalah juga lagu tu ni. Kadang-kadang susah hati dalam. Saya tak tahulah tuan-tuan duk main dengar kuliah kan. Saya risau tradisi kuliah kita ini, kita menyembunyikan kebenaran sebab kita nak jaga hati orang. Akhirnya ilmu tu tak sampai. Sedangkan Nabi sebut dalam hadis, man su'ila an ilmin alimahu katamahu uljima yaumil qiyamah bilijami minan nar. Siapa yang dia tahu tentang sesuatu ilmu, dia disoal tentang ilmu tu, tetapi dia menyembunyikan faktanya kerana nak selamatkan diri dia, nak jaga pengaruh dia, nak jaga nama dia, di hari kiamat kelak, di neraka kelak, uljima, dia akan dikekang macam kekang kuda. Okay, tali kekang kuda tu akan dikekang mulutnya dengan tali kekangan daripada neraka. Saya takut yang tu. Walaupun kadang-kadang bila kita menyebut fakta-fakta demikian, saya lapik juga. Saya akan kata fakta saya ini belum tentu paling betul, tetapi inilah rujukan dia. Mungkin ada fakta lain yang menyangkalnya. Itu saja. Saya tak suka main cerita persepsi, cerita-cerita yang macam sonok didengar, tetapi orang kata apa, essence dia, konten dia kosong. Okay? Sebab betul saya pernah tanya, apa kita dapat dengan cerita kubur Ataturk tak terima ni? Bukan kata tak bagus, tetapi baik kita sembang pasal dasar-dasar dia yang mengkhianati Islam ni. Hari ini kita lebih teruja nak tahu kubur terima tak terima mayat dia, daripada pengkhianatan dia, penipuan politik yang dia buat. Yang tu orang tak mau cerita. Nak cerita kubur terima tak terima. Masalah dia lah ni, kesan dia masyarakat kita akan dibuai oleh cerita-cerita yang macam ni sampai tak sudah. Baru ni tuan-tuan ada orang hantar kat saya satu video, 3-4 orang lelaki dengan perempuan tak silap. Mereka satu malam mereka duduk di satu kawasan, duduk meratip tu, tukar suara. Tapi tak tukar pun. Kita orang, kalau tuan-tuan dengar, ni bukan tukar suara ni, dia saja buat parau, buat tekan. Tiba-tiba dia jadi wali songo dengan panglima apa tak tahu, duk cakap ni. Adalah saya kata nak berlakon pun patut padan lah. Dan tu cerita wali songo mai habaq kukik-kukik ni. Maka orang ni tanya saya, benda ni possible dah ustaz? Saya kata saya nak sangkal pun tak boleh. Saya nak kata ya pun saya takut. Tapi kalau dalam dalil hadis, the only orang yang boleh membangkitkan roh Nabi Isa, yang ada sebut dalam hadis, dalam riwayat. Tuan-tuan tengok dalam Qisasul Anbiya, Al-Imam Ibn Katsir, dia bermain satu riwayat bagaimana Nabi Isa ni membangkitkan satu orang lelaki dalam zaman Nabi Nuh. Memang dia bangkitkan, tapi dia dibangunkan depan tu. Itu pun menjadi perbincangan ulama juga status itu. Tapi disebabkan itu kisah sirah, ahli tarikh terima. Nabi Isa itu pun tak meresap masuk dalam badan lah. Dia bangkit, dia merupa bangkit. Dia merupa. Dalam riwayat ada sebut Sam Ham Yafis, ada kata lelaki dibangkitkan itu adalah Ham. Ada yang dikatakan Ham, anak Nabi Nuh tu sendiri. Riwayat itu panjang. Itu saja yang saya jumpa lah.
di sudut itu. Tetapi kalau yang lain adalah riwayat yang lain, tentang kisah. Tuan-tuan saya dengar aku ada ustaz-ustaz cerita yang seorang lelaki ni dia tinggal duit. Saya dengar tak? Dia kisah ni kisah Telaga Bahrut tu. Dia tinggal duit dekat satu orang amanah, ustaz alim lah, berapa ribu dinar tak tahu, dia nak pergi berniaga. So bila dia balik guru ni mati. Masalah dia, duit dia terlalu banyak kat tuan guru ni, maka dia tak tahu nak buat lagu mana dah. Tanya siapa pun tak tahu, pasal dia amanah, pemegang amanah duit, siapa pun dia tak apa. Maka dibicari satu lagi Tok Syekh, tanya macam mana saya nak buat. Yalah, mati-matilah, duit saya pun banyak kat dia, disimpan di mana, nak tahu yang tu ya. Maka kata Tuan Syekh, selalunya roh-roh orang beriman ini di alam dunia kita ini akan dikumpulkan antara Hijr Ismail dengan makam Ibrahim dekat Kaabah tu. Pisau di situ, ada sekian-sekian orang pisau. Maka di pisau tak bunyut. Di alam depa nampak lagu depa lah, alam barzakh ni, tapi di alam kita tempat tu di situ. Seru tak bunyut. Balik mai cerita kat Tuan Syekh pucat. Takkan tak bunyut? Tak bunyut. Dia kata dua tempat saja. Sama ada di situ, kalau tak ada di situ, ada satu lagi dekat Telaga Bahrut tu di Yaman. Itu tempat berkumpulnya roh-roh yang tak beriman. Yang bukan yang tak beriman, yang diazab. Takkan di situ. Tak apalah pi try seru pi. Pi seru, mai sungguh roh tu. Mai sungguh. Bila mai dia tanya Tuan Syekh, mula-mula tanya harta dulu lah, duit saya ada kat mana. Tu dulu penting. Tanya abang. Maka Tuan Syekh, kenapa di sini? Maka Tuan Syekh ni ceritalah, saya terhutang dengan satu orang lelaki dulu 2 dinar saja, lama dah. Memang nak bayar, tapi tak dan, mati bi. Maka tolong saya. Maka lelaki ni pun balik ke pergi cari lelaki yang disebutkan oleh arwah ni, pergi cari jumpa, tanya ada tak satu Tuan Syekh dulu berhutang 3-4 tahun dulu. Ada. 2 dinar betul ke? Betul. Dia bayar. Maka pergi seru pula, lepas tu jumpa di mana? Dekat makam Ibrahim dengan Hijr Ismail. Kisah tu memang ada. Sejauh mana kebenaran itu serahkan kepada ahlinya nak bincang lah. Kalau sahih kisah itu, maka bolehkah panggil roh ni? Boleh lah kot. Tapi dalam keadaan macam tu, tak ada sampai meresap masuk dalam badan tu, saya tak berani kata. Okey. Tapi poin saya kat sini, orang kita ni dia seronok cerita yang tu. Yang tu poin saya. Seronok ni cerita ni, roh masuk serak, buka bumbung lah, apa pun seronok cerita ni. Best. Tapi memanglah Melayu kita ini, tuan-tuan mesti dengar satu pernyataan dia berkata apa? Asal benda jadi ilmu. Asal benda jadi ilmu. Melayu kita dulu ni ada ilmu belian, ada ilmu khatam ni, dia ada apa? Peti geni, budi suci. Banyaklah kan zaman dulu, macam-macam jenis ilmu. Kaya orang Melayu dengan ilmu ni. Ya, ada yang betul, ada yang kita kena bincang balik. Yang tu sajalah. Ilmu orang dulu hebat tuan-tuan. Macam-macam ada kan, macam-macam jenis, macam-macam step, macam-macam petua. Lagu tu pula tu main ikut jenis tu. Ada yang ikut jenis petua yang tak langgar syariat ni. Jenis ke mana? Jenis hang sakit apa? Makan sekian-sekian. Betul ke orang? Makan daun pecah betul orang kata kan. Sembelit nak jadi puasa dah, ambil buah mengkudu tu, buah dalam nasi, buah masa nak masak nasi itu, buah di tengah-tengah, masak dia sekali. Lepas tu bila masak, sekali yang keliling nasi jadi hitam dengan buah mengkudu tu, makan yang tu dulu. InsyaAllah dia lembut, dia kecut situ ya. Ni orang tua-tua cerita. Saya lebih jumpa dengan orang tua-tua, orang lama yang pakar bab petua ni banyak lah. Nanah batu. Nanah batu ni kira dia pecah batu ni cukup bagus ya. Seseorang sahabat saya ustaz, dia esok tu nak pi operate buang batu dah di hempedu dia banyak. Malam tu dia makan daun pecah batu je lah, ambil 5 keping, buh gula batu sikit, daripada ayak ni 3 gelas, buh 5 helai tuan, sampai ayak tu agak-agak jadi segelas minum. Dia kata esok pagi juga kencing keluar habis. Halu dia kata. Dia punya cepat. Kita tahu, tidak kita tak tahu. Duk tengok di rumah ada ni, rupanya khasiat banyak. Kan? Rupanya itu petua tu pun bagus juga. Banyak. Kita lah yang nak menilainya. Tu saya kata, daripada kita sembang bab-bab yang tak tentu mana hala ni, baik kita sembang bab ilmu ni. Kalau lah ada anak muda yang sanggup pergi cari seorang-seorang untuk wan hak pandai-pandai petua-petua Melayu ni dan bukukan dalam satu buku, alangkah hebatnya. Kita akan beat perubatan tradisional Cina. Tapi kita tak ada. Pasal sampai sekarang orang masih pergi dekat Pak Ulang
Si maneh semua. Yalah bagus kan, mahal sikit kan, tapi ada ramai yang mujarab kan. Pasal perubatan Cina ni depa ada dia disistemkan, dibukukan. Sampai sekarang depa buat pil lah, pos macam-macam. Bertahan depa berapa lama tu, zaman arwah tok saya, mak saya sampai ke saya. Di belakang tu kan. Bertahan depa. Bukan kata dia seorang, di Bagan ada kan, di Tasik Lugong ada. Bertahan. Pasal apa? Pasal padahal itu ancient punya rawatan, tapi depa bukukan, depa tuliskan, depa revolusikan. Kita ni kita takut hilang benda tu semua ni. Kan yang nanah batu, don pecah batu, don mengkudu lah, kuki-kuki ni berapa kerat saja yang tahu. Tanya anak muda kan, sayang. Ni anak-anak muda yang tengok video ni nanti, saya cabang, saya minta cari Dr. Wan kita yang masih hidup, minta tulis senaraikan, jadikan satu buku. InsyaAllah sekarang mungkin orang tak nampak, 20 tahun akan datang orang akan cari, percayalah. Sekarang hospital kerajaan dah pakai dah khidmat tukang urut Melayu kan, tukang urut ada kan, bidan Melayu boleh ambil. Pasal ada kepakaran yang yang perubatan moden tak boleh buat. Urut-urut patah, urut orak ni depa ambil dah, depa iktiraf dah. Di Kepala Batas ada kot, di Puchong satu lagi ke. Dia pioneer, satu lagi di Kulim. Lepas ni dia kena tambah lagi. Nak ambil perubatan tradisional masuk ke dalam hospital. Baik, saya sambung. Contoh yang tu panjang Sambung tu ya. Nombor 2, mengisytiharkan sekularisme dan pemisahan agama. Saya tulis laju sikit. Benda ni disebut sebagai Kamalism, iaitu benda yang Atatürk buat dalam Turki. Dia bukan sekular sahaja. Dia dalam Turki masa tu ada sekularism, nasionalism, liberalism, pluralism. Semua ini digabungkan, ada 5 benda disebut sebagai Kamalism. Baik, kenapa dia buat yang tu? Saya cerita. Saya nak kait dengan pemimpin lain juga. Saya nak pergi tulis poin Nombor 3, menindas ulama. Menindas ulama dengan penindasan yang paling dahsyat, membunuh puluhan nyawa di kalangan mereka dan menggantung mayat mereka di dahan pokok. Dia bunuh ulama dan gantung di pokok. Nak tunjuk kat orang, jangan lawan aku. Ini kesal lawan aku. Baik, sabar saya hurai saya nak baca dulu. Saya nak publish juga hari ni, malam ni. Nombor 4, mengunci masjid. Ini bukan sebab Covid, memang dia kunci saja-saja kunci. Kalau tak mau. Dia ada pro and con. Sekarang orang tanya, Ustaz, sekarang pun orang nak kunci masjid, sebelum Covid lagi, macam mana tu? Ada pro and con. Sema dengan AJK masjid, dia berkata tak kunci. Macam mana Ustaz? Tak baru hilang. Betul juga. Itu kemudian semayang tak boleh? Boleh main di koridor, tak ada masalah. Orang kita lah betul lah, bagi kebebasan, dia tak guna elok kebebasan tu. Kan? Orang bagi kuarantin di rumah, dia pergi menilau. Tak pasal wujud kluster macam-macam. Mengharamkan azan dan sembahyang dalam bahasa Arab. Mengharamkan sembahyang dalam bahasa Arab, baca dalam bahasa Turki. Dan memaksa rakyat berpakaian Eropah. Saya sebut dah itu kan, perempuan tak boleh pakai tudung. Nak pakai tudung boleh, dengan syarat kena pairkan tudung tu dengan skirt. Nombor 5, memansuhkan mahkamah syariah, menguatkuasakan undang-undang sivil Switzerland dan mewajibkan cuti mingguan pada hari Ahad. Cuti asalnya Uthmaniyah hari Jumaat, tukar hari Ahad. Sebab nak bagi sambung dengan barat. Sekali saya baca sampai nombor 7, baru saya hurai. Nombor 6, memansuhkan undang-undang faraid, pusaka, perkahwinan dan kekeluargaan. Poligami tak boleh. Tak boleh. Hatta sampai sekarang, tak silap saya, ada negara yang mengharamkan poligami, negara Islam. Yang saya confirm satu negara apa? Syria. Tak boleh. Haram tak boleh. Ada lagi 3-4 negara Islam, tapi saya tak berani sebut, takut silap. Tapi yang saya confirm satu, Syria. Tak boleh poligami. Saya tak mahu sebut poligami, sensitif. Tapi begitulah, kalau kita memulakan pernikahan dengan penipuan, tak berkat lah. How come kita nak pastikan dia kekal? Takut. Kalau kita tak gentle nak habaq kat bini pertama, kalau kita takut nak menyuarakan kebenaran kat isteri pertama, macam mana kita nak pastikan perkahwinan kita yang ada 2 keluarga ini nak bertahan? Kalau hanya untuk mengeluarkan lidah bercakap pun tak berani. Itu kena bincang balik. Takut raya terlepas cakap ni. Saya tak sokong, saya tak anti lah. Apa yang Nabi buat kita, baiklah. Cuma baik untuk Nabi. Untuk kita kena bincang pula, kita ni duit cukup tak cukup, kan? Mampu tak mampu. Jangan itu je. Bukan kata kita kata Nabi buat kita kena buat. Bukan tentu macam tu. Cuma bagi orang perempuan, jangan benci amalan ini.
Ini sunnah yang baik. Sekarang orang nisbah kan, tuan-tuan tahu kan, laki dengan perempuan nisbah dah berapa? Kajian terbaru, saya tak sure di Malaysia ataupun di Asia Tenggara, tapi dapatan itu ada, saya baca. Laki 700,000 nisbah dia, dengan perempuan 4.9 juta. Bermaksud 7 darab 4 2.8 juta. Maksud kalau semua 700,000 tu kahwin 4 pun masih ada perempuan berbaki lagi. Tapi saya cek nanti di mana kajian ni. Tapi saya dah baca dah, cuma saya tak sure Asia Tenggara ke kumpulan kajian, tak tahu. Kau Malaysia saya rasa lelaki lebih daripada perempuan kot. Nanti saya cek balik. Okey, saya sambung. Okey. Dan mengharamkan poligami, dan poligami ni tak patut jadi benda lawak. Bagi saya poligami bukan benda yang untuk kita berceramah jadikan dia tu model untuk lawak, tak boleh. Dia hukum. Dia sunnah. Nak buat, tak mau buat tak payah buat. Okey, jangan buat jadikan benda tu lawak, jangan jadikan benda tu bahan kebencian dan talak. Menyamakan antara lelaki dan perempuan dalam faraid. Laki anak lelaki dapat asabah semua, perempuan tak dapat semua walaupun dia seorang, 1/2 saja. Tak, mansuhkan undang-undang tu. Okey, laki perempuan sama, perempuan suka lah. Okey, memang dia mengangkat martabat perempuan pasal dia nak ikut Eropah. Tetapi dia satu sudut mengangkat, dia satu sudut bukan. Dia cuba nak menyaingi Eropah. Baik, sepi. Habis menuju Maka ini yang Ataturk buat di Turki masa tu. Okey, dan tetapi kita kena terima rakyat Turki sayang kat dia. Sebab tu saya kata, nak kata dia jahat sangat pun tak berani juga. Pasal rakyat Turki sampai hari ni sayang kat dia. Ada apa-apa lah kot. Kita bukan orang Turki, kita tak tahu. Okey, tetapi on paper memang dia jahat lah. Okey, apa yang membuatkan rakyat Turki sampai hari ni sayang kat dia? Yang tu mungkin tuan-tuan yang pernah pergi Turki, tuan-tuan cerita kat saya nanti. Mungkin ada 1-2 kebaikan dia, mungkin. Okey, sebab saya percaya orang ni jahat macam mana pun takkan sampai 100 benda dia buat 100 jahat. Tuan-tuan tak suka macam mana pun dekat Tun yang buat parti baru tu, mungkin ada 1-2 kebaikan dia. Tuan-tuan sayang dekat mana pun Datuk Seri Najib, mungkin ada 1-2 kejahatan dia. Pegang lagu tu lah. Setiap orang yang ada sisi putih, dia mesti ada sisi hitam dia. Betul tak? Saya yakin macam tu. Okay. Ada penyamun yang jahat, pergi curi rumah orang, balik rumah dia belanja mak dia. Perani, tuan ingat tak Perani? Perani tipu Piramli. Ramli kan. Lepas tu dia balik rumah, rupanya dia ambil coklat dekat meja kedai makan tu bagi kat adik-adik dia. Ambil duit yang ditipu lelaki tu dia bagi kat mak dia. Habis mak kata, Perani, mak tak mau dah terima duit ni. Perani kata, mak nak cek jadi macam mana? Mak nak cek teruskan menipu macam ni ke, ataupun mak nak cek menjual kehormatan diri? Dua-dua mak tak mau dia kata. Dia kata, mak, atas dunia ni kalau kita baik, jalan tunduk, orang akan pijak kita. Tapi kalau kita sombong, bongkok, menipu, orang akan puji kita. Tuan Piramli kata, sandiwara dunia. Betul yang tuan-tuan berlaku sekarang. Betul yang berlaku. Kita buat apa-apa, kita tak duit, orang pandang macam tak ada nilai. Sekali kita tak mahal, orang hargai, hormat. Tanya cikgu-cikgu sini ramai, buat tuition free siapa nak pandang? Letak satu subjek RM100, pandainya, hebatnya. Padahal mungkin cikgu yang bagi free tu lagi pandai. Tapi nak salah cikgu-cikgu yang tak harga tuition ni tak boleh. Pasal selalunya cikgu-cikgu yang tak harga untuk tuition ni, dia dah buat free dah. Selalunya orang tak harga itu yang dia tak duit tu. Selalunya macam tu lah. Cikgu sini ramai kan. Saya pun cikgu lah. Kawan-kawan, hakikatnya begitulah. Tuition free orang tak pandang. Kami sekolah agama, zakat bagi peruntukan untuk cikgu-cikgu buat kelas, dia bagi free. Budak-budak tak peduli. Tapi sekali tak duit, seronoknya. Lagu tu pula dah. Baik. Ustaz mahal orang sayang. Orang mahal. Ustaz murah orang tak pandang. Itulah dunia. Baik, saya sambung lah. Okey, baik. Zaman ini seronok. Ingatlah, range yang kita nak cerita hari ni 1919 sampai 1932. Saya tulis siap-siap yang kita nak cerita malam ni. Zaman ni, minta maaf kalau sini ada Tok Wan yang masa zaman tu dah hidup dah. Okey, ataupun siapa yang beranak tahun 35, tuan-tuan mungkin tahu benda ni. Zaman ini orang Islam tenggelam punca sebab khilafah jatuh. Maka mereka tak tahu nak berpaut ke mana. Masing-masing anak ayam telah hilang mak macam tu. Bila HQ jatuh, masing-masing negara tak tahu nak pergi ke mana. Maka muncullah idea-idea baru, perbahasan-perbahasan baru, geng-geng baru. Di Turki wujud geng-geng Kemalism satu. Baik. Di Iran masa tu ada pemerintahan Raja Qajar, nama dia Raja Qajar. Raja Qajar ni dia rapat dengan British. Tetapi
Tetapi masa itu tahun 1918 lebih kurang, Raja Qajar ni dia kena Raja Qajar ni mengatakan 18. Dia masa tahun 1925 dia kena berhadapan dengan satu revolusi disebut sebagai revolusi rimba. Revolusi rimba ni geng-geng agama yang keluar daripada hutan-hutan yang buat rebel lawan dengan Raja Qajar. Raja Qajar nama dia, Raja Iran. Geng yang mana ni revolusi rimba ni? Geng hutan ni, bukan komunis. Geng Jamaluddin Al-Afghani. Baik. Sebab tu orang Iran sampai sekarang claim dia punya. Baik. Tak apa. Maka dia nak buat lagu mana? Dia rapatkan soft dia dengan Britain, dengan Sweden. Tentera-tentera dia untuk lawan geng-geng revolusi rimba ni. Masa ni tuan-tuan ingat, di Rusia berlaku apa? Tubuhan revolusi Bolshevik. Maka masa tu sudah ada hubungan orang Islam revolusi rimba ni dengan geng-geng Rusia. Dan masa tu Lenin baru naik. Lenin kah? Rusia? Kan? Kan Itali Mussolini kan? Maka dia bimbang pengaruh tu akan masuk ke Iran. Maka apa dia buat? Dia tawarkan Iran kepada British untuk masuk. Beli buka syarikat minyak. Saya pernah cerita dah dulu, ingat tak? Okay. Tetapi British rasa macam Raja Qajar ni tak boleh, pengaruh dia tak ada tu dengan British punya style. Memang Raja Qajar ni alliance British, tetapi pengaruh dia sekarang tak ada, rakyat tak suka kat dia. Berapa aku nak mau dia? Maka British sendiri, instead of geng revolusi rimba, British sendiri yang gulingkan Raja Qajar. British naikkan siapa? Shah Reza Pahlavi nama dia. Tetapi British naikkan Reza Pahlavi untuk Reza jadi macam Atatürk, presiden. Sebaliknya Reza pi isytihar diri dia Shah, Raja. Jadi gitu pula. Tetapi benda yang sama, Atatürk buat sekular, Shah Reza buat sekular. Tuan-tuan bacalah sejarah Iran. Masa Shah Reza Pahlavi naik, apa dia buat? Pakai tudung tak boleh, janggut tak boleh simpan. Siapa ada janggut kena pukul ikut jalan. Serban tak boleh lilit. Siapa nak lilit serban kena ambil cop daripada kerajaan dulu, nak mengesahkan awak layak pakai serban. Sampai tahap tu. Okey. Janggut tak boleh ada, misai boleh ada. Perempuan boleh jadi ketua, tak ada masalah yang tu, saya okey yang tu. Cuma nak beritahu, boleh keluar ke khalayak, boleh memimpin dan sebagainya, boleh bercakap di depan, boleh bukan kata tak boleh, boleh. Tapi saya nampak zaman tu dahsyat lagi lah, macam tu nak beritahu. Ya. Dia buat Shah Reza Pahlavi ni sampai dia digulingkan lah lepas tu. Tapi itu di Iran. Kira Iran yang sekarang dengan Iran dulu ni lain tu kena pakai skirt, kena ada acara tari menari. Kita sampai sekarang ada tari menari. Upacara kerajaan kena ada tari menari. Allah tak ada kot kita, Allah macam orang kan. Tapi ada tempat tertentu dia nari lagi. Kena ada budaya tu, minum arak ada dalam kalangan Islam. Kena ada sebab kita nak menyaingi barat. Dan masa tu ramai orang ikut sebab kita tenggelam punca ni, nak pergi ke mana ni? Sebab bagi mereka masa tu orang barat telah maju, ada kapal luar, kita tak ada apa lagi. Mereka telah ada sistem telegraf, kita tak ada apa lagi, tulis di atas lagi. Maka untuk maju kita kena ikut mereka. La tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhulu fi jubrin tabin la taba'tubuh. Nabi sebut dah, kita kena ikut mereka. Dan masa tu tuan-tuan kalau ada sahabat-sahabat yang hidup tuan tu boleh tanya, berbondong-bondong kita ikut budaya mereka. Kita telah menanggalkan jubah, gantikan dengan kot. Tak salah, cuma nak beritahu kita ikut. Setuju dengan saya tak? Zaman tu nasyid pun tak pakai tudung. Tok guru mengaji pun ajak mengaji tudung tak pakai. Tak senang atas kepala lah. Zaman tu kan kita katakan, Ustaz, zaman dulu tanah Melayu warak-warak, wali-wali ramai. Pasal apa kami tengok gambar tok-tok kami dulu tudung tak pakai? Zaman ni zaman tengah-tengah ni, zaman Turki jatuh, kita tengah jadi pening. Zaman tu minta maaf sebut lah, Yang Mahmud Jun gambar nasib Doremi tu, Pak Ma'on tu, malam pesta muda-mudi yang zaman-zaman tu tengah duk, sakan lah ya. Tuan-tuan hidup zaman tu sedang tak kan? Lepas tu sekarang ni baru duk main elok balik ni ya. Tapi anak muda pula sosial. Tapi orang-orang dewasa dia duk main perkemah balik dah. Dulu semayang, bukan tak semayang. Saya ingat lagi geng mok menekan cerita. Tuan lah tak tengok video ni. Kami dulu sekolah Arab pakai tudung kan. Lepas tu nak pergi ambil gambar di kedai Cina. Buka tudung lah, ambil gambar di studio. Lepas tu pakai balik. Tak tahu kot
perempuan Malaysia kan. Ni geng muak belakang saya ceritalah. Tak tengok video ni, tengok marah saya lagi. Pakai skirt biasalah tu kan. Dan bukan jahat. Walaupun pakai skirt dia pun tak jahat lah. Baik cuma budaya zaman tu macam tu. Orang lelaki tekak gamak, butang tekak ni je. Ya, kepok dada sikit, collar tak lipat. Oh, kira kemah. Kan? Pok menekan. tak tengok video. Mek gamak suap minit tekak paha ni lah. Tapi bukan jahat, baik cuma budaya zaman tu macam tu. Berkehendakkan kita macam tu. Rambut kena gulung sikit, sideburn mau buat sikit macam Menteri Pasola apa sikit. Oh, lagu tu punya style. Kan? Tengok kat rumah saya banyak gambar. Arwah Tok Wan ni orang UMNO lama ni, dia ada duit sikit, dia suka ambil gambar nak menekan semua. Saya duduk tengok, oh lagu ni pop-pop menekan, tutup menekan dulu. Memang style macam tu. Tuan-tuan orang lama, tuan-tuan ingat arwah Ustaz Allah Syed Lugong. Tutup menekan saya. Ustaz Allah Patilah. Yang zaman tu lah. Jadi budayanya begitu. Budayanya begitu. Baik. Maka tuan-tuan, kalau tuan-tuan fikir, pasal apa jadi macam tu Ustaz? Ni, masa ni kita tenggelam punca Ustaz. Tuan-tuan minta maaf sebut, tak boleh sebut orang mati, tapi tak apalah, nak tipu apa benda fakta. Kehidupan pemimpin politik zaman nak minta mereka tu, dengan rokok di mulut tu biasa. Kalau ada sekat ada arak di rumah tu biasa. Tuan-tuan pasal tengok iklan lama-lama dulu, minumlah arak baik untuk kesihatan. Ada kan? Ada. Pasal budaya zaman tu macam tu. Dan mereka tak jahat, nenek moyang kita, mereka semayang. Cuma zaman tu jadi macam tenggelam punca Ustaz. Alhamdulillah ada pembaharuan. Siapa buat pembaharuan nak cerita ni? Kalau 845 lah. Tengok nak seronok ni. Nak cerita bagi skip pun tak seronok juga kan. Benda-benda kenangan ni. Saya suka sungguh kehidupan zaman dulu. Saya mak saya kan, saya suka ambil album lama-lama, saya tengok seorang saja mak saya. Ni siapa mak? Ni siapa? Tanya seorang-seorang. Oh memang pakai lagu ni baju dulu. Kita pop mereka sekarang ni warak-warak mereka dah. Tengok gambar-gambar lama tu dia semua pendek. Mak saya tak ada. Zaman ni memang lagu ni. Ingat tak semayang tapi pakai lagu tu. Dan Datuk Guru mengaji pun tak pakai tudung, tapi bagus warak. Kan? Lagu tu. Sekarang lain lah. Sekarang anak-anak muda kalau seksi tu, kalau memang kita tahu kita sosial dah. Zaman dulu tak macam tu kan. Baik. Maka tuan-tuan saya sambung. Maka di Turki jadi macam tu, di Iran jadi macam tu. Kesan dia apa? Bila revolusi Iran berlaku, geng-geng Syiah ni, yang Shah Reza pun Syiah juga, geng agama ni ambil alih. Dia panggil euphoria, saya selalu sebut. Dia jadi excited, over excited. Kami kena tindah teruk, kami naik balik. Sekarang Iran ketat sangat-sangat pula. Hang cuba tak simpan janggut, kena pukul pula. Dulu siapa simpan janggut kena pukul. Sekarang siapa tak simpan kena pukul. Dulu perempuan kena seksi, sekarang di Iran kena balok tu tak ada fashion apa dah. Dia jadi terkalih sebab tekanan yang dia terima tu teruk. Macam PH politik ni. Okey, UMNO zaman PH pegang, dia kena teruk. Aziz Baling kena, hak tu kena, hak ni kena kan. Sekali dia naik balik, nanti Zat Goeng telah masuk SPRM, kawan ni telah maknanya kami kena teruk, kami naik balik kena. Macam PH lah, dia kena teruk berapa puluh tahun, dia naik balik, dia lah tuan-tuan. Kira nak salah Najib lah semua. Coklat orang Najib pun ambil. Habis tu Najib betul dah, saya tahu saya mambak tu. Saya mambak, dia panggil euphoria. Lama kita kena tekan, sekali kita naik, nanti siapa yang tekan kami hari tu ni? Benda ni tak berlaku kat PH saja, tak berlaku kat UMNO saja, berlaku kat semua manusia. Di Iran membuktikan. Saya sebut satu negara lagi, satu dengan terkejut. Afghanistan masa ni pemerintahan dia tahun 1918, dia naik satu tokoh ni. Tuan-tuan saya sebut nama, tuan-tuan saya sebut ni dengan tujuan kalau tuan-tuan nak cari, tuan-tuan boleh dapat. Amanullah Khan, nama dia Amanullah Khan ni raja Afghanistan lah. Dia tengok Turki telah naik, Eropah telah pandang dah sebab dia seksi, dia sosial, minum rokok. Iran pun begitu, maju. British telah labakkan duit untuk buka minyak. We need to do something on Afghanistan. Maka Amanullah Khan mengasaskan pemerintahan sekular dan pluralism. Jangan pakai tudung, jangan pakai serban. Sekarang apa jadi dekat Afghanistan? Semua balok serban. Ini bukan saya takut orang salah faham. Ini bukan cerita salah tak salah. Ini nak cerita di sudut psikologi ni begitulah. Kita tekan teruk sangat, dia keluar dia teruk. Saya minta maaf, orang akan tengok video ni dia marah. Selalunya yang keluar pergi ke alam universiti, yang jadi boy teruk-teruk ni, tuan-tuan cek balik. Kalau agama, minta maaf kalau sahabat-sahabat, saya tak kata semua, tapi kadang-kadang main pada Pantai Timur.
Sebab di tempat dia tak ada, dia keluar dia terkejut. Tapi yang orang ramai lah. Tapi nak beritahu tu, universiti saya dulu, tak mau sebut nama, tapi tuan-tuan tahu saya U mana kan. Kepala paling besar geng-geng lembut, kami panggil dia Diva Divana. Sebut nama tu ya, Diva Divana nama dia. Seksi ni, lelaki dah, gemuk, seksi, rambut panjang, seksi tapi lelaki. Sebut ya, tak nak bohong. Rahsia yang terbuka, dia tak macam kedai mesin judi ni lah. Nak bohong apa, satu Malaysia tahu memang wujud kedai judi ni. Nak nafi ke mana kan. Semua lah cekih ni pun kita nak selindung buat apa. Kata esok tuan-tuan tak nak tuan-tuan pergi mengaji di sana, geng mana ni patah yuk ni, memang wujud. Tak apalah, Diva nama dia tu. Akak dia bahasa nama dia jantan. Member saya yang satu bank dengan saya kata, hantar dah abang tu dulu sekolah aku, ketua pengawas sekolah agama. Tentu dia lah sakan. Dia terkejut kot. Mungkin dia lembut tu dah ada dalam jiwa, lembut tak berdosa. Tapi bila dia ditekan, kawan-kawan kata hampun dan dia tekanan, tak ada kawan. Dia keluar pergi universiti, jumpa satu guru dengan dia. Kali ni kita buat kau-kau. Alang-alang dia kata kita pondan, nanti Zat kita tukar jadi perempuan tu. Sebab tu kalau ada yang lembut-lembut ni, kalau dia lelaki tapi dia lembut, jangan kata kat dia. Kawan macam biasa lah, ajak main bola. Jangan lu kata kat dia. Esok dia pressure, dia keluar, dia jumpa geng yang sama dengan dia. Tuan-tuan, sajak tu dah marah sebut kan. Saya psikologi bidang saya kan. Jangan kesan itu. Pasal sekadar lembut tak berdosa. Salahuddin Al-Ayyubi lembut. Salahuddin Al-Ayyubi lembut. Sultan Salahuddin, siapa yang tukang dia? Pak saudara dia. Bawa dia, heret dia pergi lawan dengan Syiah di Mesir. Lepas tu Pak Menakan dia mati di situ, Asyirkuh Pak Menakan dia kan. Akhirnya dia berubah jadi kerah. Kita kena bantu sahabat-sahabat kita macam ni, jangan hina dia. Kalau sekadar dia lembut sahaja. Saya bukan contoh yang tukar jantina lah, yang sekadar jantan biasa tapi lembut. Jangan hina dia, bantu dia, sahabat dengan dia. Tak boleh sambung seronok ni. Tak boleh, kita boleh dengar SOP. Sebab saya nak cerita pasal Wahabi ni. Wahabi pun masa ni ambil pengaruh juga. Saya bagi teaser lah untuk bulan depan. Tak habis juga kita bulan ni, tak apa, sikit je. Jadi masa ni tuan-tuan, dengarlah, semua orang tenggelam punca, masing-masing nak bina pengaruh. Geng-geng Jamaluddin Al-Afghani, dia ada rekrut anak-anak murid dia. Siapa? Syekh Qutb, Muhammad Abduh kan? Masa tu dia jadi apa? Pangkat besar di Al-Azhar, untuk merubah sistem pendidikan agar kita ini boleh bersaing dengan Universiti Oxford, boleh bersaing dengan Universiti Harvard. Muhammad Abduh buat benda tu. Kemudian legasi ini disambung di Mesir oleh Imam Hasan Al-Banna, di Syria disambung oleh Syekh Rashid Ridha. Ini golongan-golongan kaum muda. Di tanah Melayu, khususnya di Pulau Pinang, Syekh Syed Al-Hadi. Siapa yang pandai falak tu? Syekh Tahir Jalaluddin. Ini geng Pan-Islamism. Satu geng lagi, geng Wahabi. Geng Wahabi pun nak bina pengaruh juga. Sebab masa ni kita nak create, nak tarik pandangan orang, nak tarik pengaruh orang. Masa tu tahun 1827 di India, 1867 di India, mereka bina satu sekolah nama sekolah untuk geng-geng Deoband. Tetapi berlaku krisis antara geng India ni dengan Raja Najar. Bukan Raja Najar, satu raja di India, bukan Aminullah Khan, itu nama lain. Menyebabkan berlaku satu benda yang akan saya cerita bulan depan, yang akhirnya Wahabi tak dapat kembangkan pengaruh dia. Dia cuma dapat Saudi sahaja tahun 32. Habis tu Ustaz, yang geng-geng yang Ustaz sebut tadi tu, Syekh Tahir, Syekh Al-Hadi tu bukan Wahabi, bukan. Dia kaum muda. Tapi saya tak tahu kenapa sejarah Malaysia ni dia bagi nampak pok ni sekali. Dia bukan sekali sebenarnya tuan-tuan. Ini geng pemikir, ini geng Wahabi. Dua-dua nak revolusi, dua-dua nak reformasi. Tetapi ini lebih bersifat keagamaan dan kerah. Ini lebih bersifat akademik. Saya kadang-kadang Malaysia ceramah, saya sebut nama Syekh Al-Hadi, Syekh Tahir Jalaluddin. Orang marah, saya tahu saya Wahabi. Ini bukan Wahabi tuan-tuan, ini pemikir. Kalau kita kata dua orang ni Wahabi, kita kena mengaku yang Imam Hasan Al-Banna Wahabi. Sebab dia pemikir, dia reform, dia ubah. Tetapi saya tak tahulah, mungkin kita salah faham kau, mungkin kita salah faham baca kau, menampakkan hari ini bila kata-kata kaum muda, it's Wahabi. Bukan.
walaupun ada di antara mereka yang terpengaruh, tetapi bukan semua. Sebab saya takut sebut apa ni, orang akan kata saya biar tak larat dah, orang kata bila sejarah-sejarah kan. Sebab golongan ini ada sumbangan yang besar. Zakbar kaum muda, dan 3-4 tokoh yang lain. Tuan-tuan sendiri hari ni pun tuan-tuan boleh tengok sendiri depan mata tuan-tuan kan, perbezaan yang Wahabi yang kerah, yang tak habis-habis nak cekai orang, dengan golongan yang ajak memikir. Sebagai contoh Abim, yang duk ajak kita fikir, terjemah kitab, tapi dilihat macam progresif. Ini pun macam tu juga. Nak sama ke tak sama, dia ada garis yang berbeza sikit. Kena banyak baca baru orang faham. Tuan-tuan okey insya-Allah, tapi saya rasa di video nanti ni orang akan kata, tapi biar nak kata tak larat dah. Letih dah, sampai bila kita nak duduk dalam kelompok ini. Orang putih dah sembang nak parking kapal di atas bulan, di atas marih dah. Kita duk tengkap benda kecil-kecil lagi. Happy lah, tak larat dah tuan. Saya tutup lah Saya tu saya sembang dengan Banjir, saya takut nak mati saya mau keteruk orang kata. Tapi berkali-kali kalau kita biar, gimana masyarakat kita kan? Tak habis juga. Bulan depan 8, 9, 10, 11. Okey, dan kita masuk Palestin. Sebab bukan apa tuan. Bulan depan ni saya nak cerita saya yang Dioban tu menarik. Dioban dengan Iran macam ni. Saya sebut homework saya siap tuan-tuan nak baca. Nama yang akan saya sebut bulan depan Muhammad Ali Jinnah. Tuan kenal kan? Okey, yang tu kita akan cerita apa kaitan dengan revolusi ni. Okey, antara pemecahan India, Pakistan, Afghanistan itu. Okey, Muhammad Ali Jinnah. Kemudian Diobandi di India. Apa yang dia buat dengan British sampai jatuhnya raja mereka. Okey, kemudian kaitan dengan tanah Melayu, betul kita masuk Palestin. Dan apa yang kait dengan Turki. Zaman ini bukan Turki saja. Tahun 20-an, 1919 sampai 1935, ini zaman orang Islam tenggelam punca. Muncul macam-macam pemahaman baru. Saya takut benda tu akan berulang tahun 2020 ni. Mudah-mudahan kita selamat pada benda tu lah, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa lahmal malaikatil muqarrabin wa hdina fi hidayatil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafraqana min ba'di tafraqan ma'suma wa la taj'al lana fila wa la ma'na wa la matba'una syaqi wa la matuda wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.